Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini, tural, tural pula, tular di setiap video yang saya post apabila saya bagi saja tajuk Datuk Seri Anwar Ibrahim serah letak jawatan, nangis-nangis, keluar air mata, jadi viral betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini saya ingin tegaskan setegas-tegasnya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang, belum tumbang dan jauh lagi daripada tumbang ya. Walaupun UMNO bermain banyak permainan drama politik sekarang, walaupun bersatu main politik yang luar biasa, pecat memecat, buang membuang, putus memutus, banyak lagi lah cerai bercerai. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap akan teguh. Teguh memerintah menjadi ketua bagi pentadbiran negara Malaysia di bawah payung Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini hanya satu mimpi ngeri bagi UMNO, terutamanya sekarang ini yang sedang bermain drama. Yang cuba-cuba untuk menunjukkan bahawa we have power begitu. Cuba-cuba mau tunjuk kepada Pakatan Harapan atau Kerajaan Madani ini bahawa we have the power, we are the power. No. UMNO bukan UMNO yang dulu. Sekarang ini UMNO cuba untuk survival. UMNO sekarang bukan UMNO yang cukup berkuasa. UMNO sekarang ialah UMNO yang survival. Hanya untuk bertahan. Hanya untuk bernafas. Hanya untuk cukup hidup. UMNO sekarang. Ya, UMNO sekarang bukan UMNO yang dulu. Letak batu pun boleh menang dalam pilihan raya. Letak kayu pun boleh menang. Sekarang tidak. UMNO sekarang dalam survival, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka hanya cuba untuk survive dan seterusnya berharap adanya miracle, seterusnya bahawa mereka boleh bangkit semula menjadi kuasa politik di Malaysia seperti sedia kala, seperti yang dulu-dulu. Tapi ini tidak akan berlaku. Kerana sekarang ini, kita melihat ada satu polemik perpecahan, terutamanya di kalangan parti-parti yang banyak sangat parti yang perlembagaan dia memperjuangkan orang Melayu. Yang akhirnya tak tahulah betul perjuang orang Melayu atau tidak. Berapa banyak sudah sekarang parti yang memperjuangkan orang Melayu. Jadi, untuk UMNO jadi kuat semula itu agak mustahil kerana dia tidak boleh mendominasi undi orang Melayu kepada hanya satu parti seperti yang dulu berlaku. Sekarang ini betul, setuju atau tidak, tinggalkan komen, sudah terpecah-pecah. Ada UMNO, ada Amanah, ada Bersatu, ada PAS, ada apa lagi? Ini Hamzah Zainuddin punya parti yang baru. Bayangkanlah, semua ini berebut-rebut untuk mendapat undi daripada orang-orang Melayu. Jadi sudah perpecahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tekankan kepada mereka yang cukup bersemangat untuk melihat, untuk menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim serah surat letak jawatan kepada Agong, petang ini kah, petang besok kah, tak ada ya, tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya akan berlaku kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kehilangan majoriti muda yang hampir mustahil sekarang ini, dan juga ada beberapa beberapa penyebab lah lagi yang beliau boleh tumbang. Tetapi untuk setakat ini saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang. Ya, tidak akan tumbang. Tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Bye bye.
Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi Anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transfer Factor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transfer Factor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Anthony Locke mendedahkan sebenarnya Zahid Hamidi tidak melayan pemberontakan 14 Adun UMNO di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nah, kalau begini memang ada masalah besar nih. Memang ada masalah besar. Adakah si Tok Matasan akan tiba-tiba jadi Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Husin 2.0? Adakah dia akan dipecat oleh Zahid? Dan dia tahulah. Anthony Locke sebenarnya telah mendedahkan bahawa Zahid enggan layan pemberontakan 14 Adun UMNO. Percubaan menumbangkan kerajaan negeri melalui langkah tebuk atap dikatakan menemui jalan buntu apabila Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi, dilaporkan tegas menolak pembentukan kerajaan baru di negeri tersebut.
Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fuk mendedahkan bahawa pendirian tersebut dinyatakan secara rasmi oleh Timbalan Perdana Menteri itu semasa satu mesyuarat kabinet yang berlangsung semalam. Langkah itu dikatakan menyaksikan kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar Aminuddin Harun mampu berjalan seperti biasa. Akhbar Berita Harian memetik Anthony Lok berkata, walaupun terdapat laporan mengatakan 14 adun daripada UMNO yang dikatakan menarik sokongan terhadap kepimpinan Aminuddin, komitmen Zahid Hamidi terhadap kerajaan perpaduan tetap tidak berubah. Nah, ini masalah di sinilah nih. Di sinilah masalah dia. Pemimpin yang lain sok-sok jadi bos. Trip-trip jadi bos, rasa perasan jadi bos. Tapi sebenarnya bos besar dia Ahmad Zahid Hamidi. Presiden UMNO sendiri telah mengesahkan dalam kabinet bahawa beliau tidak bersetuju dengan sebarang usaha menubuhkan kerajaan baru secara pintu belakang. Ini bermakna pentadbiran sedia ada akan diteruskan demi menjamin kestabilan negeri, kata Anthony Lok. Dia menambah bahawa Biro Politik UMNO juga telah mengeluarkan kenyataan yang senada. Biarpun wujud isu hilang kepercayaan terhadap individu Menteri Besar, sokongan terhadap struktur kerajaan perpaduan tetap utuh. Mengulas mengenai ketegangan yang melibatkan institusi adat dan perlembagaan negeri, Anthony Lok yang juga adun cenah memilih untuk bersikap berkecuali. Katanya bahawa kemelut antara yang di-Pertuan Besar dengan undang luar adalah urusan dalaman institusi berkenaan yang perlu diselesaikan mengikut saluran yang betul. Beliau berkata, fokus kita di peringkat kerajaan negeri adalah untuk memastikan jentera pentadbiran berfungsi tanpa gangguan. Menteri Besar, Barisan Exco dan semua adun harus bekerja seperti biasa bagi memastikan rakyat tidak menjadi mangsa ketidakstabilan politik, katanya. Berita Harian juga melaporkan apabila ditanya mengenai dakwaan penglibatan seorang menteri pusat yang dikatakan bersama di sebalik gerakan 14 adun tersebut, Lok enggan untuk memberi ulasan lanjut. Dia sebaliknya menyarankan agar pihak media mendapatkan penjelasan terus daripada individu yang dikaitkan dengan gerakan tersebut. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, adalah jelas individu yang dimaksudkan itu adalah Menteri Pertahanan Muhammad Hassan yang juga adalah adun rantau. Pemuda DAP, parti yang diterajui oleh Lok hari ini menggesa supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim memecat Muhammad Hassan daripada kabinet susulan dakwaan penglibatannya dalam usaha membentuk kerajaan tebuk atap di Negeri Sembilan. Dan jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik.
dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Yang berlaku semakin panas. Kali ini memang betul-betul mereka semua sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dan betul-betul mau menunjukkan konon mereka parti yang penuh dengan disiplin, kekuatan, integriti dan tidak akan menarik balik apa yang sudah dibuat keputusan. Selalu begitulah. Tapi yang selalu terjadi, parti inilah yang selalu sejak kebelakangan ini selalu huha-huha. Banyak huru-hara. Nah, terbaru ini Puan Zakarsi kata integriti UMNO terjejas teruk jika 14 adun paling tadah. Itu kata Puan Zakarsi. Tapi apa cerita? Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zakarsi menggesa 14 ahli Dewan Undangan Negeri adun BN di Negeri Sembilan supaya kekal dengan keputusan menarik sokongan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun. Saya pikir satu hari nanti parti yang paling susah untuk dipercaya adalah UMNO. Kalau selama ini PAS, tidak lama lagi parti yang paling susah untuk dipercaya UMNO. Takkanlah UMNO tiba-tiba mau kasih kalah PAS untuk gelaran paling susah untuk dipercaya pula kan. Selepas ini, sebelum ini PAS Bersatu adalah parti yang selalu orang gelar susah untuk dipercaya. Selepas ini, jangan pula ada jolokan terbaru untuk UMNO tiba-tiba jadi parti paling susah untuk dipercaya. Parti paling banyak huru-hara. Parti paling banyak huru-hara, sekejap pecat, sekejap terima balik, sekejap macam-macam lah. Katanya sebarang tindakan menarik balik keputusan tersebut hanya akan menjejaskan integriti parti secara serius. Jadi kalau begitu, adakah sebenarnya tangan-tangan gaib? Adakah, ini soalan, adakah tangan-tangan gaib yang sebenarnya mengarahkankah, yang menguasaikah, yang sebenarnya adalah mastermind di dalam penarikan sokongan 14 orang ini? Nah, itulah persoalan kaya kan. Dia kata, saya berharap 14 adun BN kekal dengan keputusan mereka untuk menarik sokongan daripada MB Negeri Sembilan. Kenapa? Kalau mereka mau batalkan penarikan itu dan bertobat dan kembali semula ke pangkal jalan, apa masalah? Kecuali ada arahan. Kalau ada arahan memang kecuali lah, ini pikiran saya saja. Kalau memang ada arahan dan mereka menarik sokongan itu kerana diarahkan, barulah kita nampak ada integriti yang dilanggar, yaitu tidak mendengar atau tidak mengikuti arahan yang diberikan. Jadi, alasan menarik sokongan adalah kukuh. Dan tindakan itu juga wajar agar Negeri Sembilan tidak terheret dengan konflik yang berlarutan. Katanya dalam satu kenyataan di media sosial. Jadi inilah alasan dia lah. Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu kenyataan malam tadi memaklumkan bahawa parti itu menghormati keputusan 14 adun BN Negeri Sembilan yang hilang kepercayaan kepada Aminuddin. Namun pada masa sama terus kekal menyokong kerajaan perpaduan di negeri itu
bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Pernyataan tersebut dikeluarkan selepas Biro Politik UMNO bermesyuarat di Kuala Lumpur malam tadi. Antara yang hadir pada mesyuarat itu ialah Timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, serta pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin Alias, yang juga adalah merupakan adun rantau dan petang. Kedua-dua merupakan antara 14 adun BN yang pada Isnin lalu menarik sokongan terhadap Aminuddin berhubung cara beliau mengendalikan krisis diraja di negeri tersebut. Mengulas lanjut, Puat berkata, UMNO perlu dilihat sebagai sebuah parti yang tegas, berprinsip menghormati adat, serta mengutamakan kestabilan berdasarkan perlembagaan dan amalan demokrasi. Dia turut menyelar sikap Aminuddin yang didakwanya cuba mempertahankan jawatan tersebut meskipun kini menerajui sebuah kerajaan minoriti. UMNO tidak boleh terseret dengan cara Aminuddin yang angkuh mau terus jadi MB walaupun ia kerajaan minoriti, tambahnya. Kemelut pentadbiran Negeri Sembilan tercetus pada Isnin lalu apabila semua 14 adun UMNO menarik sokongan terhadap kerajaan negeri pimpinan Aminuddin sekaligus mewujudkan kekosongan jawatan Exco. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Zahid Hamidi dipecat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh atau tidak, berani atau tidak, sanggup atau tidak, sampai di situ atau tidak tindakan itu. Ya, ini kan berlaku setelah Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, mencabar untuk pecat keseluruhan menteri, termasuk timbalan daripada UMNO. Itu termasuk Zahid Hamidi lah. Alang-alang sekali, Zahid sekali pecat. Kita tengok apa dapat dengan UMNO. Maukah Zahid Hamidi dipecat? Sediakah Zahid Hamidi untuk letak jawatan? Paling bagus sebenarnya, tak payah dipecat-pecat. Kalau betul Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh ni, dia hebat, mesti Zahid Hamidi akan ikut cakap dia, tak payah tunggu dipecat. Dia letak jawatan sajalah. Lagi bagus. Letak jawatan sebelum dipecat. Kan bagus begitu. Ataupun ialah, kalau mereka memang satu hati,
Kalau semua menteri, timbalan menteri daripada UMNO ini satu hati, letak jawatan jelas semua. Tak payah tunggu untuk dipecat. Nah, ini susulan daripada ada satu dakwaan kononnya Datuk Seri Muhammad Hassan didakwa ada penglibatan dalam gerakan yang boleh menggugat kestabilan kerajaan negara Malaysia. Jadi dia kata pemuda UMNO cabar untuk pecat bukan saja Tok Mat Hassan, tapi seluruh menteri dan timbalan menteri UMNO. Cabarlah. Zaid Hamidi dipecat. Tengok apa yang jadi. Paling syok kalau Zahid Hamidi letak jawatan secara sukarela. Ini lagi lah jantan, lagi berani, lagi hebat, lagi padu. Tidak perlu tunggu untuk kena pecat, kan? Tidak perlu tunggu untuk kena pecat. Terus saja letak jawatan. Itu barulah lelaki sejati, kan? Tapi selalunya Akmal Saleh punya suara ni tidaklah begitu hebat dibanding dengan Zaid Hamidi. Tapi iyalah Zaid Hamidi pun tidak juga berani ambil tindakan yang keras kepada si Mas Saleh ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, patutkah Zaid Hamidi letak jawatan? Patutkah semua menteri UMNO letak jawatan? Atau ya memang betul diorang tunggu kena pecat supaya diorang boleh playing victim, kan? Kalau letak jawatan, yang jadi victim mungkin kelihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau mereka dipecat, mereka boleh playing victim. Mungkin begitulah strategi dia. Mungkinlah. Kita pun tidak pasti. Apapun kita tunggu apa perkembangan seterusnya. Adakah ini akan terus berlarutan, menjadi semakin parah, menjadi semakin sakit. Saya pikir tidak akan Zahid Hamidi berani letak jawatan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun yang berfikiran wajar, yang berfikiran waras, yang berfikiran untuk negara, untuk rakyat, tidak akan senang-senang pecat, sikit-sikit pecat, sikit-sikit pecat, sikit-sikit pecat. Akhirnya yang susah rakyat. Balik-balik tukar ini, polisi tukar, setiap kali ada menteri baru, dia punya pikiran yang baru. Dia punya cara yang baru. Jadi ulang lagi dari mula. Bagi saya, biar pilih Mas Saleh ni, biasalah semua ini memang mainan politik, kan. Oke, tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu
Malahan juga dia ada clinical abstract. Transofecta clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi Anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telepon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan Anda. Jangan telepon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika Anda telepon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Nampaknya semakin panas sekarang. Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal memecat semua menteri timbalan, menteri daripada UMNO. Berani atau tidak? Inilah yang dicabar oleh Ketua Pemuda UMNO. Siapa lagi kalau bukan yang paling terkenal, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh lah. Dia kata pemuda cabar pecat keseluruhan menteri dan timbalan daripada UMNO. Ini baru saja berlaku. Tuan-tuan dan puan, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan. Pertama, soalan saya ialah, patutkah Datuk Seri Anwar Ibrahim pecat semuanya? Kedua, beranikah tidak untuk memecat? Ketiga, apa dapat manfaat bila Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh kata pecat semua? Manfaat apa yang UMNO boleh dapat? Ini sekadar retorik sajalah. Tapi tidak ada manfaat pun. Sebiji apa pun tidak ada manfaat nih. Kerugian besar kepada UMNO lagi. Pemuda UMNO mencabar untuk memecat keseluruhan menteri dan timbalan menteri daripada parti itu. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, beliau mahu melihat sama ada terdapat keberanian untuk berbuat demikian atau sebaliknya. Saya pikir ini bukan pasal berani tak berani, bukan. Ini bukan pasal berani tak berani. Tapi ini pasal negara Malaysia. Bukan senang-senang pecat, lepas itu susah. Dia kata pemuda UMNO cabar untuk pecat bukan saja Tok Mat Hassan, Datuk Seri Muhammad Hassan, tapi seluruh menteri dan timbalan menteri UMNO, dia kata. Kemudian dia kata, kita okey saja. Nak tengok pemimpin kamu berani atau tidak, ujarnya. Kalau UMNO terkeluar daripada kerajaan, dia nak buat apa? Dia dapat buat apa? Kalau UMNO keluar kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tumbang pun. Dia tidak tumbang pun. Tidak cukup pun untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yalah, dia kata dia okey saja. Itu dia kata. Tapi dia bukan bos. Yang bos dia Zahid. Sebelum ini pemuda sosialis DAP-SY mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan tegas terhadap menteri luar, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, susulan dakwaan penglibatan dalam gerakan yang boleh menggugat kestabilan negara, kerajaan. Maafkan saya, menggugat kestabilan kerajaan. Ahli Majlis Eksekutif DAP-SY Malaysia, Kusalini Mahendran berkata, tindakan segera perlu diambil bagi memastikan integriti pentadbiran kerajaan perpaduan terus terpelihara. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dia tak cakap pun untuk pecat. Dia hanya cakap tindakan tegas. Yang terus melatani apa hal. Dan lagi satu, kalau memang orang itu salah, kenapa mau dibela-bela kan? Salah tetap salah. Kena mengakulah salah. Orang dewasa, dia tahu bila dia salah. Dia bukan pura-pura tak tahu. Dia bukan pura-pura tak tahu, lepas tu siap ugut mengugut, siap cabar mencabar. Tapi kalau memang asik main politik sejak hari-hari, jadi begitulah. Kena tegur sikit, susah. Lagi pula, kalau memang dapat dibuktikan bahawa Datuk Seri Muhammad Hassan terlibat dalam gerakan yang boleh menggugat kestabilan kerajaan, itu memang suatu perkara yang perlu diambil perhatian. Kalau selama ini, apa saja yang boleh menggugat kerajaan, pasti diambil tindakan. Menggugat kerajaan itu samalah dengan apa yang berlaku dengan Khairil Jamaluddin, begitu kan? Syamuddin Husin, apabila mereka tiba-tiba saja melawan cakap bos. Jadi, persoalan dia ialah, adakah Datuk Seri Muhammad Hassan ini
telah melawan bos. Atau bagaimana? Atau ini drama politik, satu lagi drama politik paling hebat di dalam UMNO. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan, patutkah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, ikut saja. Kita mau tengok apa jadi dengan UMNO kalau kena pecat semua. Termasuk Zaid Hamidi lah pecat sekali. Berani kan? Berani atau tidak? Oke, so kita tunggu. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi Anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, bukan ini satu saja, ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Nampaknya semakin panas sekarang. Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal memecat semua menteri timbalan, menteri daripada UMNO. Berani atau tidak? Inilah yang dicabar oleh Ketua Pemuda UMNO. Siapa lagi kalau bukan yang paling terkenal, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh lah. Dia kata pemuda cabar pecat keseluruhan menteri dan timbalan daripada UMNO. Ini baru saja berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, soalan saya ialah, patutkah Datuk Seri Anwar Ibrahim pecat semuanya? Kedua, beranikah tidak untuk memecat? Ketiga, apa dapat manfaat bila Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh kata pecat semua? Manfaat apa yang UMNO boleh dapat? Ini sekadar retorik sajalah. Tapi tidak ada manfaat pun. Sebiji apa pun tidak ada manfaat nih. Kerugian besar kepada UMNO lagi. Pemuda UMNO mencabar untuk memecat keseluruhan menteri dan timbalan menteri daripada parti itu. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, beliau mahu melihat sama ada terdapat keberanian untuk berbuat demikian atau sebaliknya. Saya pikir ini bukan pasal berani tak berani. Bukan. Ini bukan pasal berani tak berani. Tapi ini pasal negara Malaysia. Bukan senang-senang pecat, lepas itu susah. Dia kata pemuda UMNO cabar untuk pecat bukan saja Tok Mat Hassan, Datuk Seri Muhammad Hassan, tapi seluruh menteri dan timbalan menteri UMNO, dia kata. Kemudian dia kata, kita okey saja. Nak tengok pemimpin kamu berani atau tidak, ujarnya.
Kalau UMNO keluar daripada kerajaan, dia nak buat apa? Dia dapat buat apa? Kalau UMNO keluar kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tumbang pun. Dia tidak tumbang pun. Tidak cukup pun untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iyalah, dia kata dia okey saja. Itu dia kata. Tapi dia bukan bos. Yang bos dia Zahid. Sebelum ini pemuda sosialis DAP-SY mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Luar, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, susulan dakwaan penglibatan dalam gerakan yang boleh menggugat kestabilan negara, kerajaan. Maafkan saya, menggugat kestabilan kerajaan. Ahli Majlis Eksekutif DAP-SY Malaysia, Kusalini Mahendran berkata, tindakan segera perlu diambil bagi memastikan integriti pentadbiran kerajaan perpaduan terus terpelihara. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia tak cakap pun untuk pecat, dia hanya cakap tindakan tegas. Yang terus melata ni apa hal? Dan lagi satu, kalau memang orang tu salah, kenapa mau dibela-bela kan? Salah tetap salah. Kena mengakulah salah. Orang dewasa, dia tahu bila dia salah. Dia bukan pura-pura tak tahu. Dia bukan pura-pura tak tahu, lepas tu siap ugut mengugut, siap cabar mencabar. Tapi kalau memang asik main politik sejak hari-hari, jadi begitulah. Kena tegur sikit, susah. Lagi pula, kalau memang dapat dibuktikan bahawa Datuk Seri Muhammad Hassan terlibat dalam gerakan yang boleh menggugat kestabilan kerajaan, itu memang suatu perkara yang perlu diambil perhatian. Kalau selama ini, apa saja yang boleh menggugat kerajaan, pasti diambil tindakan. Diambil tindakan. Menggugat kerajaan itu samalah dengan apa yang berlaku dengan Khairis Jamaluddin, begitu kan? Syamuddin Hussein, apabila mereka tiba-tiba saja melawan cakap bos. Jadi persoalan dia ialah, adakah Datuk Seri Muhammad Hassan ini telah melawan bos? Atau bagaimana? Atau ini drama politik satu lagi, drama politik paling hebat di dalam UMNO. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan, patutkah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, ikut saja. Kita mau tengok apa jadi dengan UMNO kalau kena pecat semua. Termasuk Zahid Hamid, dia lah pecat sekali. Berani kan? Berani atau tidak? Okay, so kita tunggu. Bye-bye.